إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Saya hormati Al-Fadhil, Al-Imam, Tuan Nazir dan seluruh pimpinan jawatan kuasa takbir Masjid Al-Hasanah, pimpinan-pimpinan masyarakat, para asatidzah, khususnya tuan-tuan para jemaah muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati dan juga diberkati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini sekali lagi kita diberi peluang dan kesempatan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama hadir ke masjid ini menunaikan salat fardhu maghrib berjamaah, dan kemudian dia berpeluang bersama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam majlis ilmu ini menjadi asbab untuk Allah memuliakan kita, Allah turunkan rahmat dan barakahnya pada kehidupan kita semua, dan adanya manfaat yang kita perolehi daripada perbincangan dan muzakarah ilmu kita pada malam ini insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah malam ini kita dapat sambung kembali kuliah pengajian kitab kita yang membicarakan tentang amalan-amalan yang mudah namun pahalanya yang besar dan melimpah ruah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasarkan kitab Al-Arba'un Al-Munirah fil Ujuril Kabirah ala A'malil Yasirah. InsyaAllah malam ini tuan-tuan sekalian kita masuk pada hadis yang ke-17 yang akan membicarakan tentang amalan salat sunat duha sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengarang membawakan kepada kita hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Dzar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam أنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تحليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis rawahu Muslim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kata Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu, kata Nabi, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Hendaklah pada setiap pagi hari, pada setiap sendi seseorang itu perlu untuk melakukan sedekah. Maknanya sebagai tanda tuntutan atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Allah bagi nikmat yang sihat, sendi-sendi yang sihat. Kita boleh bergerak, kita boleh berjalan. Maka di atas setiap sendi-sendi itu, atas balas jasanya, sebagai tanda syukurnya atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kurniakan ke atas diri kita, maka hendaklah balasnya balik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita melakukan sedekah. Maka sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqulu tasbihatin sadaqah. Maka pada setiap tasbih yang kamu ungkapkan itu juga dikira sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu tahmidatin sadaqah, pada setiap puji-pujian, tahmid. Bila kita menyebut alhamdulillah, itu juga sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu tahlilatin sadaqah, pada setiap tahlil yang kita sebut la ilaha illallah, itu maknanya tahlil, maka itu juga sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu takbiratin sadaqah, pada setiap kita membesarkan Allah, bila kita sebut Allahu Akbar, itu juga sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amrun bil ma'ruf, kita mengajak umat manusia untuk melakukan perkara-perkara kebaikan kepada Allah, juga satu sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahyun 'anil munkar sadaqah, kita berusaha untuk mencegah perkara-perkara mungkar, menghalang daripada perkara-perkara mungkar berleluasa dan dilakukan, juga itu sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, dan memadailah ataupun mencukupi daripada semua itu, kalau kita tak mampu untuk buat perkara-perkara yang disebutkan tadi, sekurang-kurangnya. Seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kepada kita sekurang-kurangnya sebagai balas balik atas jasa, atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala setiap hari kurniakan kepada kita, tanpa sebarang tuntutan bayaran. Nikmat bercakap, nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat kita boleh menggerakkan tubuh kita. Ni sendi-sendi yang Allah kurniakan kepada kita, tubuh badan yang sihat. Tidakkah kita terasa untuk bersyukur, dan syukur itu bagaimana bentuknya? Kata Nabi, mestilah kita bayar dalam bentuk sedekah kepada Allah. Sekurang-kurangnya memadai dengan kita
tidak meninggalkan 2 rakaat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mendirikan 2 rakaat daripada solat sunat duha. Ini yang kita kata, dengan kita melakukan solat sunat duha itu juga sebagai tanda kesyukuran kita, penyataan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita yang tidak terhingga. Ataupun tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, untuk kita lebih memahami hadis ini, ada satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang membawa maksud hampir sama untuk kita nak lebih faham. Dalam riwayat Ibnu Hibban, kata Nabi SAW, tidak ada daripada nafas yang dihembus oleh anak Adam. Ni kita hidup dengan kita bernafas, kita sedut oksigen. Oksigen yang Allah tak pernah caskan kita. Kan? Kalau dia cas macam kita duk guna elektrik ni, jenuh bayang tuan-tuan. Tapi Allah tak pernah pun minta bayaran. Tak pernah sampai pun bil kat kita. Apa sebab itu kata Nabi, pada setiap nafas yang dihembuskan oleh anak Adam itu, maka melainkan ke atasnya hendaklah sedekah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari daripada permulanya, daripada terbitnya matahari, bila Nabi SAW sebut begitu, lalu di kalangan para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasul, ya Rasulullah, macam mana kami nak sedekah? Maknanya seolah-olah sahabat ni tanya, oh kalau macam tu jenuh lah, tak terkira ni. Kita duk sedut oksigen, duk bernafas ni tak terkira ni. Kalau nak setiap kali sedut, setiap kali nak kena bayar dalam bentuk sedekah, jenuh. Sebab tu para sahabat tanya, macam mana kami nak sedekah ni ya Rasulullah? Maksudnya terlalu banyak. Maka jawab Nabi SAW, sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu selalu banyak. Maksudnya Nabi SAW nak bagi tahu, jangan kita anggap, kita ingat sedekah tu dalam bentuk hanya kita bagi duit kita saja, harta kita saja, kita keluarkan daripada harta kita saja. Sebab tu kalau orang yang tak ada harta, tak ada duit, susah. Sebab tu suatu ketika datang sahabat jumpa Nabi SAW, untuk mengadu hal pada Nabi SAW. Kita akan jumpa hadis. Kata mereka, untunglah orang yang kaya, mereka dapat kedudukan yang baik di sisi Allah. Kami ni tak ada harta. Dia mengadu hal kat Nabi SAW. Nabi pun dengar macam tu, Nabi kata, apa benda ni? Duk merepek apa ni? Duk merintih apa ni? Tak, kata mereka orang kaya, mereka solat, kami solat, mereka juga solat. Kami berpuasa, mereka juga berpuasa. Tapi mereka, bila mana mereka menginfakkan harta mereka pada jalan Allah, hak ni kami tak boleh. Kami tak ada harta. Kami nak infak apa, harta apa, kami pun tak cukup makan. Mereka membebaskan hamba, dapat ganjaran pahala yang besar di sisi Allah. Kami nak bebas hamba apa, kami pun nak jadi macam hamba. Dia duk mengadu hal macam tu kat Nabi. Oh macam tu kata Nabi. Kata Nabi, maukah aku ajarkan kepada kamu satu amalan? Kalau kamu beramal dengan amalan ni,
Kamu akan jadi lebih hebat lagi daripada mereka. Daripada orang kaya yang menginfakkan harta mereka pada jalan Allah. Daripada orang kaya yang menggunakan harta mereka membebaskan hamba-hamba yang mendapat pahala yang banyak macam kamu kata. Bahkan kamu akan jadi lebih hebat juga daripada orang yang kemudian daripada kamu nanti, kalau mereka tidak beramal dengan amalan. Hadis ni panjanglah tuan-tuan sekalian. Dan Nabi kata, kamu beramallah setiap kali kamu lepas solat, kamu bertahmid, bertasbih, bertahmid, yang sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan bertakbir sebanyak 33 kali. Ini amalan kita berwirid, kita bertahmid, kita bertasbih, bertahmid, bertakbir setiap kali lepas solat fardu 33 kali. Amalan ini akan menjadikan kamu lebih hebat lagi daripada orang-orang yang punya harta, yang menggunakan harta mereka infak pada jalan Allah. Kamu akan jadi lebih hebat lagi daripada orang-orang yang guna harta mereka membebaskan hamba. Kamu istiqamah dengan amalan ini. Jadi mereka pun tak kuat kalau macam tu kami beramal. Mereka pun seronoklah. Dan Nabi kata, seolah-olah Nabi kata, Nabi nak bagi tahu bahawa bukan semata-mata bersedekah itu dengan hanya menggunakan harta semata-mata. Kita pun balik beramal. Duk tak lama datang balik jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan dalam hadis. Cerita balik benda yang sama. Apa masalah pula kata tanya Nabi. Kata mereka, ya Rasulullah, apa yang telah engkau beritahu kepada kami dahulu ni, kami beramal, tapi rupa-rupanya hak geng-geng kaya ni pun dapat tahu juga. Mereka pun beramal juga. Mereka dah kaya, mereka pun beramal macam apa yang kami beramal juga. Jadi mereka ni lebih lagi lah daripada kami. Kata Nabi, kalau macam tu, itu adalah satu kurniaan dan kelebihan Allah ke atas orang-orang yang tertentu. Kadang-kadang Allah bagi kelebihan ke atas kita ni berbeza. Walaupun Allah bagi, ada di kalangan mereka Allah bagi harta yang lebih berbanding dengan orang yang lain. Tapi dengan harta yang lebih itu tidak sedikit pun melupakan mereka kepada Allah. Bahkan mereka menggunakan harta yang Allah bagi itu untuk lebih mendapat kedudukan yang baik di sisi Allah, untuk mengangkat darjat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita nak. Kan? Tapi ada juga orang yang bagi Allah kurniakan harta yang lebih, maka dengan harta itu dia makin jauh dengan Allah, makin lupa pada Allah. Ini yang kita nak. Kita nak biarlah Allah kurnia harta yang lebih, tapi dengan harta itu juga boleh mengangkat kedudukan martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak menunjukkan bahawa walaupun orang yang tidak punya harta itu, jangan risau. Sebab kata Nabi, pintu-pintu kebaikan itu terlalu banyak. Sebab itu Nabi kata tasbih, tahmid, takbir, tahlil, menyuruh orang kepada perkara ma'ruf, mencegah perkara mungkar, membuang gangguan-gangguan di jalanan, memudahkan untuk orang lalu lalang, memudahkan laluan orang, memberi tunjuk ajar kepada orang yang pekak dan buta, membantu orang yang meminta pertolongan untuk selesaikan hajatnya. Kita bantu orang untuk selesai masalah yang dihadapi. Dan engkau berusaha bersungguh-sungguh untuk membantunya. Engkau memimpin dengan kedua tangannya orang-orang yang lemah. Semuanya itu adalah sedekah daripada engkau untuk diri engkau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak perlu risau macam mana cara nak bayar, nak sedekah, bayar balik atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan itu.
iaitu dengan banyak kita buat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah bentuk-bentuk sedekah atas nama kita berterima kasih syukur atas nikmat kesihatan yang Allah kurniakan kepada kita yang tidak ternilai harganya. Jadi apa pengajaran yang dapat kita ambil daripada hadis ini? Sekalian, kata pengarang kita, menerusi hadis ini, Rasulullah SAW menyatakan bahawa jumlah sendi yang ada dalam badan setiap manusia berjumlah 360 sendi. Allahu a'lam. Tapi ada disebut dalam hadis Nabi SAW bagaimana fil insan 360 mafsilah fa'alaihi an yatasaddaqa an kulli mafsilin minhu bisadaqah. Qalu wa man yutiqu dhalika ya Nabi Allah. Kata Nabi SAW, dalam setiap tubuh manusia itu ada 360 sendi. Sendi-sendi dalam tubuh. Mungkin orang boleh disahkan oleh orang-orang yang kaji tentang tubuh manusia, kan. Tapi ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Tubuh manusia ni, kita ni punya 360 sendi. Maka hendaklah kita ataupun dia bersedekah pada setiap sendi-sendinya itu. Atau mereka juga bertanya, bagaimana nak bersedekah begitu banyak ya Rasulullah? Maka Rasulullah juga jawab bagaimana hadis yang kita sebutkan. Jadi ini menunjukkan bahawa setiap hari kita dituntut untuk melakukan 360 kebaikan sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah yang telah merezekikan kita sendi-sendi yang sihat sehingga kita dapat hidup selesa pada setiap hari dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Maka sebagai balasnya kita buat kebaikan. Jangan kita derhaka kepada Allah. Kita perbanyakkan ketaatan dan juga kebaikan-kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun cukup perkara itu dengan kita melakukan sekurang-kurangnya 2 rakaat salat sunat duha yang didirikan. Kita telah pun menyelesaikan hak tuntutan syukur kita ke atas 360 sendi yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Jadi menunjukkan sekurang-kurangnya solat sunat duha itu jangan kita tinggalkan. Sekurang-kurangnya 2 rakaat untuk kita lakukan. Bahkan dalam hadis ini juga menyatakan bagaimana kelebihan kita memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Menerusi ucapan tasbih bila kita ucapkan subhanallah. Menerusi ucapan tahmid bila kita menyebut alhamdulillah. Dan menerusi ucapan tahlil bila kita menyebut la ilaha illallah. Sebab itu di kalangan masyarakat kita, ulama-ulama dulu menganjurkan majlis-majlis tahlil untuk memperbanyakkan kita menyebut la ilaha illallah. Hingga disebut khusus majlis tahlil. Kalau kumpul buat apa? Buat tahlil. Tahlil itu tidak. Kita sebut la ilaha illallah. Lagi banyak kita sebut, lagi bagus. Itu sebagai tanda syukur kita. Terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada jumpa duduk saja bersembang, lebih baiklah kita bertahlil la ilaha illallah. Kan? Jadi tak ada masalah dengan majlis tahlil. Bahkan disuruh untuk kita memperbanyakkan bertahlil. Ataupun dengan ucapan takbir, kita membesarkan Allah dengan ucapan Allahu Akbar. Ini semua ucapan-ucapan yang menunjukkan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan ucapan-ucapan ini Allah cukup suka
dan dianggap inilah satu bentuk kita berterima kasih balik kepada Allah di atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita yang tidak terhingga. Dan kita juga perlu sentiasa menginsafi betapa sedikitnya kesyukuran kita kepada Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap terus memberikan nikmatnya yang tidak terhingga, nikmat kesihatan, kebahagiaan kepada kita semua. Maka wajarlah kita berterima kasih kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepada-Nya dan meninggalkan segala perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebenarnya. Dan kemudian kita dianjurkan untuk melazimi salat-salat sunat. Antaranya salat sunat duha sekurang-kurangnya untuk mencukupi tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Sebab itu salat sunat duha ini tuan sekalian juga disebut sebagai salat sunat awabin. Salat sunat duha juga disebut sebagai salat sunat awabin, iaitu salat sunat bagi orang yang nak hampirkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih tepatnya salat sunat awabin ini ketika mana kita melakukan salat sunat duha. Walaupun ada juga dapat mengatakan boleh kita lakukan salat sunat awabin di antara maghrib dan isyak. Tapi apa-apa bentuk solat yang kita lakukan untuk tujuan mendekatkan diri kita kepada Allah, itulah namanya solat sunat awabin. Dan begitu juga solat sunat duha ini juga disebut dalam bahasa yang lain, istilah yang lain juga disebut sebagai solat sunat ghaflah. Apa maksud ghaflah? Maksudnya solat sunat orang-orang yang lalai. Maksudnya solat yang dikerjakan manusia pada ketika manusia yang lain leka dan lalai daripada ingat kepada Allah. Maka di ketika itu kita masih tetap ingat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu solat sunat duha ini afdalnya untuk kita lakukan tuan-tuan sekalian pada waktu 1/4 siang. Kenapa? Kerana di waktu inilah jarak solat yang begitu panjang yang tidak kita melakukan solat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara waktu subuh hingga waktu zuhur. Kan jaraknya panjang. Zuhur dengan asar tak berapa panjang. Asar dengan maghrib pun tak berapa panjang. Maghrib dengan isyak lagilah singkat. Isyak dengan subuh, waktu kita tidur itu pun Allah perintahkan, maknanya tuntutan ke atas kita jangan tidur sepanjang malam. Sebaiknya kita bangun pada waktu 2/3 malam untuk kita bertahajud, untuk kita melakukan solat-solat sunat kepada Allah. Jadi sebab itu solat sunat duha ini sebaiknya kita buat di antara jarak, di antara tengah-tengah, di antara waktu subuh dengan waktu zuhur. Itu yang dikatakan selepas 1/4 siang. Supaya di antara tempoh itu tidak ada waktu tempoh yang lama kita tinggal daripada kita sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu inilah di saat orang tengah leka dengan urusan dunia masing-masing, mengumpul harta, mengejar dunia, tapi di kala itu kita masih ingat pada Allah, dan kita melakukan salat sunat, kita sujud pada Allah. Maka sebab itulah juga dinamakan ia sebagai salat
ghaflah. Nama lain kepada solat sunat duha. Ini juga antara perkara yang pernah diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Kita pernah dengar tentang wasiat ini. Nabi pernah wasiat kepada Abu Hurairah tentang 3 perkara. Kata Abu Hurairah, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin." Nabi mewasiatkan kepada aku 3 perkara. Jangan tinggal dalam hidup ni. Setiap hari jangan tinggal 3 perkara. Apa dia 3 perkara ni? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamin salasatin ayyamin min kulli syahrin. Setiap bulan paling kurang 3 hari puasa sunat. Ataupun yang kita namakan sebagai puasa putih. 13, 14, 15. Paling kurang. Lebih lagi bagus. Tambah lagi pula Isnin Khamis. Kan? Lagi bagus. Tapi paling kurang 3 hari. Jangan tinggal. Yang kedua kata Nabi, wa rak'atai duha. Nabi pesan juga pada Abu Hurairah, jangan tinggal sekurang-kurangnya 2 rakaat salat duha setiap hari. Dan yang ketiga, kata Abu Hurairah, Nabi juga berwasiat padaku, wa an utira qabla an anam. Dan jangan engkau tinggal melakukan salat sunat witir sebelum engkau tidur. Patut inilah antara yang salat sunat yang perlu kita jaga. Sebab banyak kita hari ini witir bila bulan Ramadan. Habis Ramadan pakai tak witir. Sedangkan witir ni bukan hanya bulan Ramadan. Witir ni sepanjang malam, sepanjang tahun. Tarawih saja hanya bulan Ramadan. Patutnya tak ada masalah. Kita dah dilatih, ditarbiah di bulan Ramadan untuk meneruskan solat sunat witir. Kan? Cuma solat witir ni, kalau kita yang biasa bangun malam, maka sebaiknya kita buat sebagai penutup kepada solat-solat sunat kita. Tapi kalau kita yang jarang bangun malam, ataupun mungkin kita tak ada jaminan, takut tak bangun malam, kita boleh buat sebelum kita tidur. Buat siap-siap. Ataupun kita dah buat dah solat witir, tiba-tiba nak bangun solat tahajud. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma tak perlu kita ulang lagi buat solat witir. Sebab kata Nabi, la witrani fil lail. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Memadai. Kalau kita dah buat awalnya sebelum tidur, walaupun kita nak bangun awal pagi untuk solat tahajud, kita tak perlu lagi tutup solat-solat sunat kita dengan solat witir. Sudah memadai dengan witir yang kita buat sebelum tidur. Jadi itu 3 perkara yang penting yang Nabi SAW wasiatkan kepada Abu Hurairah. Bahkan disebutlah hadis Nabi SAW tentang kelebihan-kelebihan orang yang mengerjakan solat sunat duha ini. Antaranya akan diampunkan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi kata Nabi, man hafaza ala syuf'ati duha ghufira lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr. Barang siapa yang sentiasa melazimi, makna istiqamah, kurang-kurangnya 2 rakaat salat duha, maka akan diampunkan baginya oleh Allah dosa-dosanya, sekalipun dosa itu banyak seumpama buih yang berada di lautan. Dosa kecil, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Kita gugur dosa-dosa kita dengan kita melakukan salat-salat sunat. Antaranya salat sunat duha. Kemudian juga dikatakan bahawa salat duha menolak
kepapaan dan kunci pintu rezeki. Ini yang banyak pakai pegang. Sebab apa solat duha? Ini pintu rezeki ni. Kan? Kadang-kadang subuh tak mayang tapi duha tak tinggal. Kan? Apa sebenarnya yang dikatakan salat sunat duha sebagai kunci pintu rezeki dan menolak kepapaan ini? Sebenarnya tuan-tuan sekalian, berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengan hadis kursi, kata Nabi Allah berfirman, ibna Adam irka' li arba'a raka'atin min awwalin nahar akfika akhiruhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai anak Adam, rokoklah, maknanya salatlah untukku 4 rakaat di awal siang, maksudnya salat duha. Nescaya, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan cukupkan keperluan-keperluannya ke atas engkau sehinggalah ke akhir. Ini yang orang duk terjemah solat duha, kunci pintu rezeki, maknanya pembuka rezeki dan sebagainya. Sebenarnya Allah nak sebut, Allah nak suruh kita jangan lupa pada Allah. Orang yang ingat pada Allah, yakin dengan Allah, Allah akan beri rezeki pada dia. Bahkan orang yang yakin pada Allah, dia yakin bahawa Allah lah yang akan menentukan segala ketentuan rezeki ke atas diri. Kan? Jadi maksudnya kita solat ni sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Pergantungan harap kita hanya kepada Allah. Kan apa jua yang Allah kurniakan, Allah dah tentu dah setiap seseorang itu rezeki yang akan Allah kurniakan. Maka itu sebenarnya sebagai bila mana kita melakukan solat sunat duha itu. Dan bagaimana cara untuk kita melakukan solat sunat duha ini? Solat sunat duha tidak terhad kepada 2 rakaat. Bahkan boleh dilakukan sampai maksimum, kata para ulama, 12 rakaat. Boleh buat 2, boleh buat 4, boleh buat 8, boleh buat 10 dan maksimum sampai 12. Tapi kalau hak yang belum pernah melazimi ataupun beramal dengan salat sunat duha ini, mula dengan 2 dululah, jangan terus buat 12. Kalau terus buat 12 pakai sehari itu lah. Kan? Tapi yang dah biasa buat 2, cuba tambah lagi jadi 4. Yang biasa buat 4, tambah lagi jadi 6. Kan? Lagi banyak, lagi bagus. Tapi maksimumnya, kata para ulama, sampai 12 rakaat. Kalau lebih dari 12, itu sudah tidak dikatakan sebagai solat sunat duha. Kenapa? Kerana mereka berpegang kepada beberapa pandangan, antaranya apa yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, in sallaita duha rak'ataini lam tuktab minal ghafilin. Barang siapa yang solat duha 2 rakaat, maka ia akan terlepas, dicatat sebagai orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia tak dikira sebagai orang yang lalai. Wa in sallaitaha arba'an kutibat minal muhsinin. Kita dah masuk isyak, tuan-tuan, kita bagi laluan untuk anda dulu. InsyaAllah kita sambung sikit lagi hadis. Kita habiskan. Dirahmati Allah sekalian, sikit lagi kita habiskan hadis tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in sallaitaha arba'an kutibat minal muhsinin. Orang yang
Salat duha 4 rakaat, maka akan ditulis dicatat sebagai orang yang muhsinin. Muhsinin ini ialah orang yang sering sentiasa melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu gelaran yang diberi al-muhsinin, orang yang suka melakukan kebaikan kepada Allah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa in sallaitaha sittah kutibat minal qanitin. Orang yang melakukan salat duha sebanyak 6 rakaat, maka ia akan ditulis dicatat sebagai orang yang qanitin. Siapa orang yang qanitin? Ialah orang yang sentiasa taat mengerjakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gelaran orang yang baik-baiklah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in sallaitaha samaniyan kutibat minal faizin. Orang yang melakukan salat sunat duha sebanyak 8 rakaat, maka akan ditulis baginya sebagai orang yang faizin. Faizin apa dia? Yakni orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in sallaitaha 'ashra lam yuktab laka dhalika yawma dhanbun. Dan barang siapa yang salat duha sebanyak 10 rakaat, maka pada hari itu tidak akan ditulis baginya, tidak akan dicatat baginya satu dosa. Satu dosa pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya wa in sallaitaha sinta asyrata rak'atan banallahu laka baitan fil jannah. Barang siapa yang salat sunat duha sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan binakan baginya satu istana yang mewah, yang cantik, yang indah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Maka sebab itulah berdasarkan kepada hadis ini, ada di kalangan para ulama mengatakan bahawa maksimum kepada solat sunat duha itu 12 rakaat. Walaupun ada pandangan yang mengatakan solat sunat duha itu 8 rakaat. Antaranya apa yang disebut oleh Imam Nawawi. Tapi kata mereka 8 rakaat itu bukan had yang maksimum, tapi 8 rakaat itu ialah jumlah rakaat yang afdal untuk dilakukan. Kenapa? Kerana ada juga hadis yang meriwayatkan bahawa Nabi ada ketikanya Nabi salat sunat duha sehingga 8 rakaat. Sebab itu boleh kita simpulkan salat sunat duha ini minimum 2 rakaat. Sempurnanya 4 rakaat. Yang afdalnya lagi 8 rakaat. Dan yang maksimumnya boleh buat sampai 12 rakaat. Itu bagaimana untuk kita lakukan salat sunat duha. Cuma salat sunat ini, tuan-tuan sekalian, sebaiknya kita buat setiap 2 rakaat itu satu salam. Dalam mazhab Syafi'i itulah yang lebih afdal untuk solat sunat. Berapa rakaat pun kita nak buat, tapi sebaiknya pada setiap 2 rakaat satu salam. Ini juga berdasarkan apa yang disebut dalam hadis Nabi, "Shallas subhatat duha 8 raka'atin yusallimu min kulli raka'atain." Dalam riwayat Imam Baihaqi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat sunat duha itu 8 rakaat dan memberi salam pada setiap 2 rakaat. Jadi afdalnya setiap 2 rakaat kita bagi salam, sambung lagi. Itulah cara untuk kita lakukan salat sunat duha. Dan bolehkah salat duha ini diqadha kalau kita terlupa buat? Kan salat duha ni ada waktu dia. Waktu salat duha
yang kita pernah bincang, tak silap saya kuliah sebelum Ramadan yang lalu, bermula daripada waktu diboleh kita mula solat sunat. Maknanya selepas naiknya matahari segala. Dan segala tu ada beberapa pendapat kan. Ada yang kata 16 minit lepas terbit matahari, ada yang kata 20 minit lepas terbit matahari, ada yang kata 28 minit lepas terbit matahari. Kita pulang nak pakai yang mana satu. Semua pandangan itu ada asasnya. Dan boleh kita jadi sandaran. Jadi bermula daripada saat itu boleh untuk kita mula lakukan solat duha sampailah bila mana matahari betul-betul terpacak di atas kepala. Hampir nak masuk waktu zuhur. Lebih kurang berapa minit, 5 minit nak masuk waktu zuhur. So, waktu matahari terpacak atas kepala lah. Itu juga termasuk dalam waktu yang dilarang kita solat. Sebab bila tergelincir sikit matahari, dah masuk waktu zuhur. Dah boleh mula kita solat zuhur. Jadi dalam tempoh tu boleh buat solat duha waktu mana yang kita lakukan. Cuma yang afdalnya kita ambil yang tengah-tengah. Kan, di antara waktu subuh dengan waktu zuhur itu, supaya tidak ada jarak waktu yang lama, tempoh yang lama yang kita tidak sujud pada Allah, yang kita tidak melakukan salat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut tentang waktu mengerjakan afdal untuk mengerjakan solat sunat duha ni, kata Nabi, salatul awwabin idza tarmadul fisal. Melakukan solat awwabin, solat duha ni ketika mana matahari sudah kepanasan. Mana matahari sudah agak naik tinggi. Dalam keadaan tarmadul fisal, anak-anak unta sudah melompat-lompat kepanasan. Maknanya mengambil kira, maknanya perumpamaan bila matahari dah naik tinggi, pasir-pasir, padang pasir dah jadi panas, anak unta pun dah duduk tak diam. Waktu tu yang waktu afdal. Tapi bukan maksudnya waktu tu baru boleh buat solat duha. Solat duha dah boleh buat sejak daripada awal tadi. 20 minit lepas naik matahari dah boleh buat dah. Tapi yang afdalnya, inilah di waktu pukul 10.30 atau 11 tu, tengah-tengah lah. Di antara waktu subuh dengan waktu zuhur itu. Tapi kalau kita tak sempat buat pada waktu itu, bolehkah kita qadha? Ini sebagaimana disebut oleh Imam Nawawi, mengatakan bahawa boleh, bahkan sunat diqadhakan kalau kita terluput mengerjakan salat sunat duha pada waktunya. Berdasarkan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan fayusalli idza dzakaraha. Barang siapa yang terlupa menunaikan salat, maka hendaklah dia mengerjakan apabila dia ingat. Bahkan Nabi pernah qadha solat malam bila tertinggal. Nabi pernah qadha solat sunat fajar bila tertinggal. Jadi boleh. Tapi kalau jarang-jarang buat, nak qadha apa? Ini maksudnya bagi orang yang melazimi setiap hari, tak tinggal solat duha, tiba-tiba ada satu hari terluput, maknanya dia terlupa, tertinggal, sibuk. Sudah-sudah, dah habis dah masuk waktu zuhur dah. Jadi dia boleh qadha di waktu yang lain kalau tertinggal untuk melakukan solat sunat duha. Jadi itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang sempat kita bincang pada malam ni, khususnya berkaitan dengan hadis yang ke-17 ini, yang membicarakan tentang betapa perlunya kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah, dan paling kurang jangan kita tinggal 2 rakaat solat duha dalam kehidupan kita. Jadi sekadar itu, tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya dalam perbincangan kita pada malam ni, dan kita mohon doa agar Allah bagi kekuatan untuk dapat kita amalkan apa yang kita pelajari pada malam ini, insya-Allah. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqihna fid din وعلمنا بالتأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل